Hai guys, kebisangan, welcome back to my channel with Jinwar. So, di video kali ini, first of all, saya minta maaf sebelum lama sudah tidak buat video sebab saya tidak mood untuk buat video dan saya sibuk dengan kerja dan kalau ada masa pun saya akan rehat lah. So, saya minta maaf kalau ada yang request video dan saya tidak buat. Dan di video kali ini adalah satu isu yang serius bagi saya dan mungkin serius bagi kamu juga. Tanpa buang masa lagi, kita akan bincang terus dia punya topik. So, jangan lupa tengok sampai habis sebab topik ni sangat serius dan sangat panas. Macam yang kamu nampak di tajuk video ini, dan itulah apa yang akan saya cakap. Dan ini jadi dengan saya baru semalam, so that's why saya mau buat video untuk inform kamu orang yang benda ni serius dan benda ni jadi. Okay, so semalam saya ada tengok satu page Instagram. Saya akan letak dia punya page di mana-mana di screen ni. Dan dia punya page jual electronic devices lah, kamera. Sebab lately saya banyak mencari kamera untuk buat vlogging lah, walaupun yang second hand saja, tapi at least dari sana saya belajar. So saya tidak mau beli yang baru terus, saya berpikir untuk beli yang second dulu. Kalau kita mau cari yang second kan, kita mau cari yang murah kan, sebab barang second, kalau barang yang masih baru mungkin kita boleh consider lah kalau benda itu mahal, tapi kalau dia second kita akan berusaha untuk mencari yang orang bilang boleh nego lah, macam gitu. Nama page dia Gudang Kamera Ada Masanya. Ini dia punya dia punya page. Okay, so macam ginilah dia punya page. Dan di sini dia punya harga, dia punya kamera ni adalah semuanya Rp250. Sony, Canon, apa lagi yang dia ada? Sony, Canon, Fuji. So dia bagi tahu lah, ada feedback juga dari apa semua orang-orang yang beli dengan dia. Dia bagi tahu ada feedback juga. Dan dia ini ada postage juga, banyak barang-barang yang dia hantar. So dari sana saya macam termakan dia punya dia punya post-post. Dan satu lagi, dia punya account ni baru dia buka pada 28 hari bulan Februari. That's mean dia baru 2 bulan. 2 bulan macam itulah. 28 Februari, March, April. So April ni sudah habis, so that's mean 2 bulan lah dia sudah buka account ni. Dan di account ni dia bagi tahu di sini trusted seller, berlaku semua produk kamera. Lepas tu ini WhatsApp admin dia sudah bagi tahu asli original dan 100% new box, dia bagi tahu macam gitu. So ini memang dari Indonesia lah, so saya berfikir second hand dan dari Indonesia mesti murah lah kan. So itu yang saya berpikir. But then inilah yang saya mau cakap. So selepas saya tekan WhatsApp tu, saya beritahu lah yang saya mau beli. Saya tanyalah dengan dia barang yang saya mau beli itu ada ataupun tidak, masih dijual ataupun tidak. Dan dia cakap ada. So bila dia cakap ada, dia hantar dengan saya apa yang dia perlukan, requirement untuk sama ada nama apa semua macam gitulah untuk proses penghantaran tuh, untuk dihantar ke sini. Dia minta alamat apa semua, jumlah pesanan, nomor telepon, harga kamera, nama Instagram pun dia minta juga, macam gitulah. Saya buat macam yang dia suruh lah. Then saya transfer dengan dia harga kamera tu, which is 250. Dan dia punya bukti pembayaran ada di sini. Saya akan letak di screen mana-mana bukti pembayaran ni. Dan dia ada bagi nomor account juga.
account CIMB atas nama Abu Syafirul Idham. Dia ada bagi dia bagi nama dengan nomor account tu juga. Lepas tu tiba-tiba dia sebut pasal card warranty. Inilah. So saya sebut di sini, saya baca di sini dia ni. Dia bagi tahu sebelum penghantaran cik mesti aktifkan kad warranty garansi sementara. Info penghantaran pesanan sebelum barang dihantar ke alamat Anda. Anda sebagai pemilik barang mesti aktifkan kad warranty rasmi khusus negara Anda Malaysia dengan membuat pembayaran sebanyak 700. Pembayaran sementara sebanyak 700. Setelah selesai pembayaran, sila hantarkan nombor akaun Anda untuk kami hantar balik uang Anda. Hanya butuh masa 10 hingga 20 menit saja. Kerana jika barang dihantar tanpa kad warranty rasmi, sekiranya barang itu dijumpai oleh Immigration Indonesia, barang akan dirampas sebagai bukti dan pegawai Immigration Indonesia akan menghubungi polis Malaysia untuk menjemput Anda mengikut alamat yang Anda hantar untuk dibawa Indonesia dalam proses hukum menurut undang-undang untuk membeli barang haram atau ilegal antara negara dan terkena denda 30.000, hukuman 5 tahun penjara. Oke, dia beritahu macam gitu. So bila saya sudah dapat message dari dia, saya macam was-was lah. Dan saya berpikir, kenapa barang ni ditahan oleh Immigration Indonesia dan bukan custom? Dan kenapa Indonesia sebagai pengeluar barang tu dia yang tahan, bukannya tempat di mana barang tu sampai? Sepatutnya Malaysia yang ada hak untuk tahan barang tu kalau ada apa-apa cukai kan. Tapi kenapa Indonesia yang perlu tahan, Immigration Indonesia dan bukan custom? Di situ dia ada salah. Saya berfikir macam gitu. Saya bagi tahu dengan dia, saya buat pengesahan dengan pejabat polis Malaysia dan pihak kedutaan Indonesia di Malaysia dulu. Saya cakap macam gitu. Lepas tu saya minta alamat, tapi dia tidak bagi. Lepas tu saya tanyalah dia undang-undang mana yang dia guna. Lepas tu sudah nampak dia menipu di sana lah. So saya tanya dengan pihak kedutaan Indonesia di Malaysia dan dia cakap benda yang sama jugalah. Ini WhatsApp daripada kedutaan Indonesia tu. Dia cakap kalau ada barang yang masuk ke negara dan memang harus kena cukai, maka yang berhak menahan bukan merampas adalah custom negara penerima, bukan custom negara pengirim. Negara penerima dan bukan negara pengirim. Pengirim. So sana pun nampak sudah kan dia punya menipu. Okay. So dan dia bagi tahu juga Indonesia tiada bank bank CIMB, Maybank apa semua dia bagi tahu. So di sana saya sudah tahu yang saya betul-betul kena tipu. Dan bila saya sudah tahu yang saya betul-betul kena tipu, tapi dalam masa yang sama, oleh kerana saya punya kelalaian, saya beli kamera itulah harga 250 tu, saya sudah bayar, saya sudah transfer. So dia ada nomor telefon dan ada nomor account. Okay, ini bagi mana-mana antara Indonesia ataupun Malaysia ataupun mana-mana. Sebab benda ni sangat penting saya share dengan kamu. Kita boleh cek dia punya nomor telefon ataupun nomor account tu adalah scammer ataupun tidak dan pernah dilaporkan ataupun tidak. So di sini ada penjelasan daripada polis siasatan jenayah berkenaan dengan transaksi ni lah ataupun berkenaan dengan jenayah komersial ni yang scammer ni. Dia ada bagi tahu, dia ada bagi page juga macam mana mau cek dan macam mana kita tahu account tu sudah kena report ataupun tidak. So video tu saya akan bagi tengok dengan kamu lah. Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kita boleh melakukan
semakan akaun bank ataupun nombor telefon dengan menggunakan website portal sistem yang telah disediakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. Jadi mula-mula kita akan buka kita punya Google ataupun kita pakai Firefox kah, Internet Explorer kah pun boleh. Di dalam carian web URL yang di atas kita buat saja Semakmul PDRM. Apabila Semakmul PDRM tu sudah terpapar, dia akan tulis di situ ccid.rmp.gov.my. Itulah check for scam CCID portal Polis Diraja Malaysia. Kita klik dan tekan. Dia akan loading. Kemudian dia akan buka website yang seperti tertera lah. Apa yang kita boleh buat di sini, kita boleh pilih sama ada masukkan akaun bank ataupun nombor telefon. Dekat sini dalam percubaan kita akan tunjukkan. Masukkan satu nombor akaun. Kita ada satu akaun percubaan di sini 1-607-269-0673. Kita mau cek nombor akaun ni sama ada trusted atau tidak lah. I549. Setelah dimasukkan capture, semak maklumat. Sementara menghubungi server CIS, disuruh tunggu. Inilah hasil carian tersebut. Amaran 1-607-269-0673, ada 2 report polis telah dibuat. Untuk maklumat lanjut sila berhubung mana-mana Balai Polis Berhampiran. Tambahan daripada itu juga tuan-tuan, dia ada juga tunjukkan bahawasanya nombor akaun ini telah dibuat carian sebanyak 73 kali oleh orang lain. Oleh itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin melakukan pembelian secara online, buka dulu website ni, isi nombor akaun, nombor telefon, cek. Sekiranya akaun tersebut tidak ada rekod, okey. Tetapi sekiranya akaun tersebut ada keluar amaran, jangan teruskan transaksi anda. Sentiasa beringat, terima kasih. Okay, so selepas saya cek, nampaklah yang dia punya pembohongan tu. Dan akaun ni sudah pernah dilaporkan oleh orang lain. Mungkin dia pun rasa tertipu dan dia lapor benda tu, dan benda ni sudah jadi. Saya ada telefon bank, macam mana dia bilang transaksi tu dibuat oleh saya sendiri, saya yang transfer pergi account tu, dan bukan duit tu pindah sendiri pergi dia, saya yang transfer. So that's mean dorang tidak boleh membuktikan yang itu adalah penipuan ataupun tidak, sebab dorang pun tidak tahu, sebab saya yang pergi transfer di tempat pengirim, bukan diambil secara diam-diam. Kiranya atas pengetahuan saya yang transfer. So dorang cakap dorang cuma boleh buka file siasatan untuk case ni, tapi duit tu belum tentu dapat. Tapi dia bilang selalunya tidak dapat lah, dia cakap macam itu, sebab transaksi dilakukan oleh pemilik bank tu sendiri, which is saya. Account ni kamu lapor lah, sebab dia menggunakan dia menggunakan nombor Indonesia, dan yang bercakap dengan saya pun adalah orang Indonesia. Dan saya ada bukti panggilan telefon tu ada dengan dia. First saja ada telefon saya, dia tanya berkenaan dengan postage itulah. Dan selepas saya sudah sanksi, saya sudah rasa macam saya kena tipu. Saya telepon dia 3 kali dan dia tidak jawab pun. So saya cek di Truecaller, dan dia orang yang bercakap tu dia punya location di Indonesia, tapi orang ni ada account bank. So saya rasa dia ada kerjasama dengan orang Malaysia, Indonesia, dan orang Malaysia ni dia bekerjasama lah. Sebab nombor telefon Indonesia dan kedudukan lokasi itu adalah di Indonesia, yang bercakap dengan saya Indonesia, tapi dia menggunakan nomor account orang Malaysia. So mungkin dia ada kerjasama dengan orang di sini. So hati-hati kepada kamu yang beli online dan jangan jadi macam saya. Dan kalau boleh report lah page ni, sebab dia mendatangkan kesan yang tidak baik kepada Indonesia juga, kepada Malaysia juga. Sebab orang Malaysia akan fikir yang
ini semua angkara orang Indonesia, tapi ini adalah kerjasama daripada Indonesia dan Malaysia. So mari kita report ramai-ramai ini account. Dan satu lagi, selepas saya sudah cek apa semua, saya sudah antar dengan dia blok saya. Dia blok di WhatsApp, dia blok di IG juga. Tapi dia tidak tahu yang saya ada IG lain untuk cek. So saya harap kamu yang tengok video ini, kamu boleh belajar daripada apa yang jadi dengan saya, dan harap kamu boleh berhati-hati untuk beli secara online, dan kalau boleh jangan beli. Kalau macam IG ini susah untuk dipercaya. Belilah daripada page yang dipercayai macam Lazada kah, Shopee kah, macam gitu. Ataupun beli direct di kedai itu, ataupun jumpa orang tuh. Kalau secara macam atas talian macam gini sangat susah untuk percaya tuh orang lah kan. So itu saja untuk video kali ini. Saya harap perkongsian saya ini dapat membantu kamu, dan harap kamu dapat report page ni lah. So thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah ini kalau ada apa-apa yang boleh membantu kamu. Dan mari kita sama-sama berhati-hati.